6 orang anak lagi telah berjaya, tetapi menyingkirkan kedua bapaknya dan menyingkirkan ibu dan adik bungsu ini. Adik bungsu ini dah menyara ibu bapaknya sehingga mati bapaknya, dan dia menyara ibunya sehingga mati ibunya di bawah jagaan dia. Dia miskin. Pada satu hari dia pergi ke pasar. Pada satu malam dia bermimpi. Setelah ibunya meninggal, dia bermimpi. Saya cuba dah kita apa, saya tak ingat. Dalam mimpinya datang seorang pemuda membawa dia berjalan di satu taman yang banyak buah-buahan, sangat menyaman dan menyeronokkan. Kata pemuda itu, di celah ranting itu ada 100 dinar, ambillah. Dia terjaga dengan mimpi. Pagi itu mencerita pada isteri dia. Isteri dia kata, pergilah kau tengok. Dia pun pergi tengok, ada 100 dinar, tapi dia tak ambil. Sebab katanya dalam mimpi itu dia tak bagi tahu saya bahawa 100 dinar itu kepunyaan saya. Dia bagi tahu je. Malam besok dia mimpi lagi. Kata pemuda yang lain pula, di taman yang lain, dia kata di tepi akar kayu itu ada 10 dinar. Kata dia. Dia pun terjaga. Dia cakap ke isteri dia. Isteri kata, ambil lah bang. Dia tak cakap pula suruh ambil. Malam yang ketiga dia bermimpi lagi. Kata pemuda yang lain di tempat yang paling indah lagi, dia kata di celah daun itu ada 1 dinar, ambil lah. Kata dia, itu apakah kepunyaan saya? Untuk kamu lah, kata pemuda itu. Dia pun terjaga. Pagi besok dia pergi bersama isterinya, ada 1 dinar, RM1 tuan-tuan. Dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar nak beli barang, tak ada barang harga RM1. Semua RM1.50, RM30, tak boleh kurang. Tiba-tiba dia mendengar orang lelong ikan. Dia kata selonggok RM1, selonggok RM1, selonggok RM1. Dia petang. Siapa pun tak nak beli ikan itu, makin murah kan. Maka dia pegang, dia ada RM1 saja. Dia kata tak apalah tuan, bagi saya. Orang semua tengok dia, kerana membeli ikan harga RM1 sebagai satu penghinaan. Dia pun beli 2 ekor. Dia balik. Apabila dia balik, selepas sembahyang maghrib, isterinya menyanyikan itu dan isterinya menjerit, abang, mari sini, mari sini. Suami dia kata, apa? Kata dia, abang tengok bang, kedua-dua ikan ini ada buah mutiara dalam perutnya. Terang dalam rumah itu dengan cahaya mutiara itu. Maka raja mengisytiharkan. Isytihar raja itu dah setahun dah. Sesiapa yang dapat menemui mutiara beta yang hilang ketika beta bersama dengan menteri, karam sampan beta tu dan 2 mutiara pusaka keturunan beta telah hilang. Karam sampan tu, 2 mutiara tidak dapat diselamatkan. Rupa dimakan oleh ikan suami isteri. Ikan termakan suami isteri. Suami isteri pula apa? Ikan apa orang kata? Girlfriend ke? Boyfriend? Awet. Awet ni dia berawet ikan ni. Rekod dimakan. Ikan itu dapat dipukar dan dijual ke pasar. Orang tak nak beli ikan itu. Pasal ikan itu jenis murah. Maka apabila raja membuat polisi isyarat, dia pun pergilah menyerahkan mutiara itu sendiri kepada raja. Raja tu kata, mutiara ini ada temannya, ada awet ini. Yang ini perempuan, ada lelakinya mana? Kata lelaki ini,
Saya tinggalkan di rumah. Maka ramailah bala tentera raja ini bersamanya untuk mengambil perkara itu. Dan apabila diserahkan perkara ini kepada raja, raja mengisytiharkan bahawa dia akan menghadiahkan sebidang tanah yang harganya 600,000 ringgit dan mendirikan sebuah istana dalam tanah itu, serta di sana hidupnya sehingga ke anak cucu. Nampak tuan-tuan, ini jasa baik yang dia buat kepada ibu dia. Setelah ibunya mati, ibu senantiasa mendoa dan mereda serta meredakannya. Ini balasan Allah. Terkejut orang semua, terkejut adik-beradiknya semua. Tuan-tuan tengok jasa berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Saya dah makan cukup, dah masuk isyak. Aku nak tanya tuan-tuan, saya banyak modal lagi. Tuan-tuan buku tak tahan. Kita ambil satu lagi lah. Alaqamah ini tuan-tuan adalah sahabat Nabi. Dia pernah berjihad sama Nabi dan sama-sama berdakwah. Tiba-tiba apabila dia sakit membawa kepada matinya, para sahabat menyampaikan berita kepada baginda bahawa Alaqamah tidak boleh mengucap kalimah syahadat. Maka Rasulullah pergi. Apabila diajarkan betul, dia tak boleh mengucap kalimah itu. Nabi tanya, apakah Alaqamah ini ada ibu dan bapanya? Sahabat berkata bahawa Alaqamah ini ayahnya dah lama mati, tetapi dia ada seorang ibu yang tua. Nabi kata, bawa dia kemari. Maka dibawalah ibu itu menemui Alaqamah ini. Nabi tanya, wahai ibu, pernahkah Alaqamah ini menyakitkan hatiku yang boleh membuatkan ibu tersenggung kerananya? Mak dia kata, tak pernah ya Rasulullah. Anak saya ini anak taat, anak yang baik. Nabi kata, kalau begitu, wahai sahabat semua, kumpulkanlah kayu-kayu yang kering, longgokkanlah dengan tingginya, kita bakar sahaja Alaqamah ini lebih baik daripada dia mati tidak boleh mengucap dua kalimah syahadat. Maka menangis ibunya dan terus berkata, ya Rasulullah, memang ada tekilan hati saya. Tekilan tuan-tuan, semasa dia bujang, dia belum kahwin, dia balik dari berniaga, dia terus menemui saya dan memberikan hadiah istimewa untuk saya. Tetapi bila dia sudah berkahwin, dia tak balik bertemu saya, tetapi dia menemui isteri. Setelah beberapa hari, baru dia menemui saya. Itulah tekilan hati saya. Tekilan tuan-tuan, itu pun sudah tidak boleh mengucap dua kalimah syahadat. Apatah lagi kalau kita mati mereka, kita bawa mereka ke pengadilan, kita hendak ibu kita itu dihukum. Apakah jenis anak ini tuan-tuan? Inilah nama anak durhaka. Anak durhaka tidak akan mencium bau syurga. Jadi cukup masuk isyak ya. Jadi kalau ada salah ada silap tuan-tuan, saya minta maaf. Kerana malam ini adalah sambutan Nisfu Sya'ban. Jadi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, itulah salah satu dari penghalang di mana doa kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiru fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله